Okey, kita ke subtopik seterusnya, iaitu tindakan haba ke atas garam. Melalui perbualan dalam rajah 6.45, adakah anda boleh mengenal pasti anion garam berdasarkan gas yang dibebaskan? Okey, sebenarnya kita dapat mengenali sesuatu garam melalui apa? Melalui bila mana kita bakar dia. Daripada tindak balas dia dibakar tu, dia akan mengeluarkan gas. Daripada situ kita akan dapat kenal pasti dia tu garam apa. Okey, kita tengok perbualan ni. Apakah gas yang dibebaskan? Air kapur menjadi keruh. Garam ini ialah garam karbonat kerana karbon dioksida telah terbebas. Jadi kita ia berdasarkan apa? Pengetahuan kita. Bila mana air kapur ni dia terkena dengan karbon dioksida, air kapur tu akan menjadi keruh. Jadi kita dapat tahulah bahawa bila mana garam tu dibakar, dia mengeluarkan karbon dioksida, dia bertindak balas dengan air kapur tu, air kapur menjadi keruh. Jadi kita tahu dia adalah garam karbonat. Maksudnya dalam dia punya garam tu ada karbonat. Bila mana dia dibakar, dia menghasilkan gas karbon dioksida. Okey, macam tu cara kita nak mengenal pasti sesuatu garam. Sebab itulah dia ada ujian gas. Ujian gas dijalankan Mana kenapa kita nak kita nak tahu kita nak buat ujian gas? Tujuannya ialah untuk kita kenal pasti garam yang kita sedang uji tu garam apa, bila mana sesuatu garam tu kita bakar dia dan dia boleh mengeruhkan air kapur, jadi kita tahu dia adalah garam karbonat. Okey, begitu juga dengan garam-garam yang lain. Garam-garam yang lain bila mana dia terbakar, mereka juga akan menghasilkan gas. Jadi sebab itulah pentingnya ujian-ujian gas ni dijalankan. Di mana saya tunjuk pada kamu tadilah. Okey, jadi saya minta sangat kamu tengok dalam eksperimen kamu ni, eksperimen yang seterusnya dalam buku kamu ni, dan pemerhatiannya, dan daripada tindak balas tu apa yang jadi pada kertas litmus, pada air kapur. Okey, kesan haba. Kebanyakan garam terurai apabila dipanaskan. Okey, garam ni bila mana kita panaskan dia akan terurai. Melalui perbandingan warna garam pada garam dan baki yang tertinggal serta gas yang dibebaskan, kita boleh mengenal pasti kation dan anion yang mungkin hadir di dalam garam tersebut. Okey, eksperimen 6.7 mengkaji kesan haba ke atas garam karbonat dan garam nitrat. Jadi bila mana kita kenakan dia sesuatu haba, jadi dia akan terurai. Garam tu akan terurai. Bila mana dia terurai, kita dapat kenal pastilah cation dengan anion yang terdapat dalam garam tersebut. Maksudnya garam ni terbina daripada ion apa? Karbonat, daripada ion nitrat. Kalau ion nitrat kita tahu itu adalah garam nitrat. Okey, kalau ada ion karbon dioksida ke, kita tahu dia adalah garam karbonat. Okey, seterusnya hanya eksperimen. Saya minta kamu tolong kenal pastilah eksperimen ni. Sila tengok, sila tengok, dan juga daripada eksperimen ni lah kamu tahu macam mana sesuatu garam tu dikenal pasti. Okey, kebanyakan garam karbonat terurai apabila dipanaskan untuk menghasilkan oksida logam. Dia terurai, karbon dioksida akan terlepas, jadi yang tinggal apa dia? Oksida logam. ZnO. O sini adalah oksida. Jadi ini adalah logam oksida. Okey. Sebagai contoh penguraian garam zinc karbonat, nampak? Zinc karbonat bila mana kita panaskan dia, dia akan bercantum dengan oksigen, menyebabkan dia menjadi zinc oksida lah. Dan karbonat ni dia akan terlepas menjadi karbon dioksida. Jadi karbon dioksida kita dapat ukur dia guna apa?
guna ujian air kapur. Kalau kita tengok dia keruh, jadi kita tahulah bahawa dia adalah garam karbonat. Ini zinc oksida ni yang kamu sedang uji ni, ini adalah garam karbonat. Okey. Garam nitrat terurai apabila dipanaskan untuk menghasilkan oksida logam, gas nitrogen, dioksida dan gas oksigen. Persamaan berikut menunjukkan penguraian terma ke atas garam plumbum nitrat PbNO3 kurungan 2. Okey. Yang ni plumbum nitrat ni bila mana kita panaskan dia, plumbum ni dia akan bercampur dengan oksigen. Dia jadi apa? Dia jadi oksida logam. Dan kita tahu kalau dia ada nitrat, maka gas nitrogen akan terlepas. Selain pada gas nitrogen, akan ada lagi iaitu gas oksigen. Okey, hanya setengah garam sulfat dan garam klorida berikut boleh diuraikan oleh haba. Okey, hanya yang ni sahajalah. Kan? Iaitu zinc sulfat. Dia boleh diuraikan guna haba. Dia akan membentuk zinc oksida. Satu lagi SO3 nya, ferrum sulfat. Dia akan membentuk ferrum oksida. Kemudian dia ada SO2 tambah SO3. Okey. Cation dan anion sesuatu garam boleh dikenal pasti berdasarkan gas yang dibebaskan semasa penguraian terma ke atas garam. Contohnya karbon dioksida, kita tahu dia adalah garam karbonat. Kalau gas nitrogen dioksida ataupun gas oksigen, kita tahu dia adalah garam nitrat. Dan kalau gas amonia, jadi kita tahu dia adalah garam amonium.